Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR Sains tahun 5 Sains tahun 5. Baik, untuk minggu lepas awak dah belajar tentang pengaratan. Cikgu harap awak tak lupalah. Apa itu pengaratan, apa faktor pengaratan, bagaimana mencegah, apa kebaikan dia, alat apa yang mudah berkarat. Baik, sebelum cikgu mula lebih lanjut berkenaan dengan keadaan jirim ni, cikgu harap murid telah isi kehadiran dalam pautan yang cikgu kongsikan. Baik, untuk minggu ni kita akan fokus kepada unit baru iaitu keadaan jirim, di mana ini adalah tajuk baru selepas pengaratan. Okey, baik, cuba kita tengok objektif pembelajaran di mana kita masuk kepada standard kandungan 8.1 iaitu keadaan jirim. Kemudian kita tengok lagi standard pembelajaran dia, murid boleh menyatakan jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, mengelaskan bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim, mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan menjalankan aktiviti. Kemudian mengitlak bahawa air boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Baik, kita lihat satu persatu. Okey, apakah jirim, pepejal dan cecair? Cikgu nak awak tonton video ni cuba fahamkan. Dengar dengan betul Lin dan ibunya akan ke pasar makanan untuk jualan hujung minggu. Lin melihat bahawa kebanyakan buah-buahan disimpan di dalam kotak kayu. Ibu Lin melihat apel yang segar. Dia berhasrat membuat jus apel untuk tekaknya yang dahaga dan pai apel untuk perutnya yang lapar. Lin berfikir, alangkah baiknya jika dia membeli krim putar untuk pai apel tersebut. Ia akan rasa lebih sedap. Akhirnya, Lin dan ibunya memutuskan untuk membeli beberapa biji apel. Mereka menimbang apel tersebut. Apel itu kemudiannya dibungkus dengan baik di dalam beg plastik. Seperti jirim lain, apel mempunyai jisim dan ia memenuhi ruang. Dalam kes ini, apel mempunyai jisim 1.5 kg dan memenuhi ruang di dalam beg plastik. Sebarang jirim wujud dalam salah satu daripada 3 keadaan: pepejal, cecair dan gas. Faham Okey, jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okey, kita tengok lagi. Baik, pepejal, cecair dan gas serta sifat jirim. Ini yang cikgu akan fokuskan untuk hari ini Baik, kita lihat gambar di sebelah tersebut. Okey, baik, pepejal. Okey, istana pasir yang dibina adalah berbentuk pepejal. Kemudian air laut adalah berbentuk cecair, keadaan cecair. Dan udara yang terdapat di persekitaran berbentuk gas. Baik, kita lihat lagi. Okey, bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, ini adalah jirim Jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Dia ada berat dan dia boleh memenuhkan sesuatu ruang. Untuk pepejal, kita ada batu, kereta, nasi, makanan, baju, rumah dan buah-buahan. Untuk cecair, kita ada air laut, kita ada minyak, kita ada sabun, kita ada makanan berkuah, kita ada air berkarbonat dan kita ada minyak. Untuk gas, kita ada gas belon, gas helium, kita ada gas untuk mengisi tayar angin dan kita ada awan, kita ada debu, kita ada asap dan kita ada asap pembakaran dalam bentuk gas. Okey, ini adalah contoh-contoh yang biasa kita lihat di persekitaran kita lah. Bentuk-bentuk pepejal, cecair dan gas. Baik sifat pepejal.
Okey Kalau awak lihat, pepejal mempunyai bentuk. Dia mempunyai bentuk, ada jisim dan isi padu dia tetap tak berubah. Pepejal juga memenuhi ruang. Awak tengok Pepejal dia mempunyai bentuk. Contoh macam ais batu ni ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk petak. Kemudian dia memenuhi ruang. Awak nampak tak zarah-zarah ni? Zarah-zarah pepejal ni dia rapat-rapat. Dia rapat-rapat dan dia memenuhi ruang. Bila rapat, dia mempunyai jisim. Dia mempunyai jisim dan bentuk. Dia memenuhi ruang. Kalau awak isi dalam plastik buah tu akan penuh dalam plastik. Memenuhi ruang lah tu. Dan dia ada jisim. Awak timbang berapa kilo. Macam buah apple dia ada bentuk. Kalau bulat-bulat lah. Kalau kotak bentuk petak lah. Itu maksud dia mempunyai bentuk. Kemudian sifat pepejal. Dia berbentuk tetap. Berbentuk tetap, tidak berubah. Jisim dia juga tetap. Kalau awak timbang berat dia 100 gram, buah apple ni 100 gram je lah dia. Kemudian isi padu dia tetap. Isi padu dia tak berubah-ubah. Kita tengok balik ke tahun 3, macam mana kita nak tahu isi padu pepejal. Gunakan teknik sesaran air. Dan pepejal juga memenuhi ruang. Ini adalah sifat-sifat pepejal. Bentuk tetap, jisim tetap, isi padu tetap dan memenuhi ruang. Kalau guli tu awak isi dalam bekas botol ni, dia akan penuhkan botol. Itu maksud dia memenuhi ruang. Ada 4 sifat pepejal. Kemudian kita lihat pada sifat cecair. Cecair juga mempunyai jisim yang tetap. Kalau awak timbang air tu, kalau 1 liter, 1 liter lah dia takkan kurang. Isi padu dia juga tetap. Awak letaklah dalam bekas mana pun, bekas bulat, bekas petak. Daripada bekas yang bulat, awak pindahkan ke dalam bekas yang petak. Isi padu dia tetap sama. Kalau 1 liter, 1 liter. Dan dia juga memenuhi ruang. Kalau awak isi je apa-apa, dia akan ikut bentuk ruang tu. Kalau bulat-bulat lah. Kalau bentuk petak-petak lah. Kalau lonjong-lonjong lah. Dia memenuhi ruang yang ada. Tetapi dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Maknanya kat sini kalau awak letak dalam bekas bulat, dia ikut ruang tu bulat. Kalau petak-petak lah. Kalau panjang-panjang lah. Seperti contoh ni ni semua bentuk dia berbeza. Tetapi isi padu dia tetap. Dan dia juga memenuhi ruang yang ada. Dan jisim dia juga adalah tetap. Macam pepejal tadi, semua tetap. Cecair cuma bentuk je tidak tetap. Kita tengok pada gas pula. Dia mempunyai jisim tetap. Macam mana kita tahu dia ada jisim? Gas ada jisim ke? Ada. Kalau awak buat eksperimen ni, menggantung kiri dan kanan ni, cuba awak pecahkan satu belon. Apa akan jadi? Belon yang ada udara, dia akan turun ke bawah. Bermakna, dia ada jisim, dia ada berat. Yang pecah tadi naik ke atas, yang ada angin dia akan berat, dia akan turun ke bawah. Dia juga memenuhi ruang. Kalau awak tengok, awak tiup angin dalam belon bulat, belon bentuk love, belon bentuk lonjong, macam itulah dia. Dia penuhkan ruang yang ada. Dan tidak mempunyai bentuk tetap, sama macam cecair. Kalau petak lah, kalau love. Kalau bulat lah, kalau bentuk bintang lah, dia ikut bentuk ruang tersebut. Tidak mempunyai isi padu yang tetap. Contohnya picagari ni awak boleh tekan dia. Awak boleh tekan. Awak tarik, kemudian awak tekan dia. Maknanya isi padu dia berubah-ubah. Picagari tu kan kosongan. Awak tarik, awak boleh tekan. Boleh tekan. Masih boleh tekan. Isi padu dia tak tetap. Ini nota ringkas yang awak boleh tengok. Ini adalah sifat dia. Dari segi bentuk, jisim dan isi padu. Pepejal. Bentuk dia tetap. Jisim dia tetap. Isi padu dia tetap. Cecair. Bentuk ikut bentuk bekas. Tapi jisim dia tetap sama. Isi padu dia tetap sama. Kalau gas, ikut bentuk bekas. Jisim dia tetap. Tetapi isi padu dia tidak tetap. Inilah jadual yang awak perlu ingat. Perbezaan sifat pepejal, cecair dan gas.
Baik, kita lihat lagi. Tugasan untuk minggu ni mudah sahaja. Okey, cikgu bagi awak 2 latihan di mana latihan pertama awak kena salin jadual ni. Okey, jadual ni awak salin maklumat dalam jadual ni. Kemudian isikan 4 tempat kosong. 1, 2, 3, 4 tempat kosong dengan jawapan yang betul. Boleh. Salin jadual dan terus isikan jawapan yang betul menggunakan pensel warna pun tak apa. Cikgu boleh bezakanlah apa yang awak jawab tu. Kemudian latihan kedua, awak kena lukis. Lukis pepejal, cecair dan gas. Kemudian awak kena lukis taburan zarah-zarah setiap jirim. Cikgu dah bagi cecair. Pepejal macam mana? Dia punya kedudukan zarah-zarah dia. Gas macam mana? Awak lukislah. Lukis. Okey, semua latihan ni awak buat dalam buku sains panjang warna biru tu. Jangan lupa tulis hari dan tarikh. Okey, jika ada sebarang masalah, awak boleh PM cikgu secara personal dalam Telegram Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.